Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang ni kita ulang balik Rai. Hari tu kelabu-kelabu sikit Rai. Hari ni pun mungkin kelabu-kelabu juga. Okay, Rai ialah isim yang sentiasa mulazamah, iaitu sentiasa berdampingan dengan idhafah, lil idhafah. Pada maknanya idhafah jenis maknawi. Sebab idhafah ni ada dua kan yang kita mengaji dulu. Idhafah secara lafzi kita panggil idhafah lafziyah, satu lagi idhafah maknawiyah. So idhafah lafziyah dia hanya semata-mata lafaz saja, maknanya bukan ada makna apa-apa pun. Maknanya for the sake of lafaz saja. Contohnya biasanya dia pakai untuk mudhaf je ni, biasanya isim fa'il, isim maf'ul dan juga sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni macam tawilun kan? Tawilun, kasirun, hasanun. Isim maf'ul, sifat itu ma'ruf lah. So bila kita idhafahkan sama ada kepada fa'il ataupun maf'ul, contohnya kita kata daribu Zaidi. Kalau Zaid ni kita maksudkan orang yang kena pukul, so asalnya daribun Zaidan. Daribun Zaidan. So kita buat idhafah ni kerana nak hilangkan tanwin banyak sini. Ada dua-dua tanwin sini berat sebut. Kan? So kita ringankan daribu Zaidin. Yang maknawi ni lah yang asal idhafah. Kerana tujuan dia untuk mendatangkan makna. Makna yang dimaksud itu ialah memakrifahkan dia. Kan? Kalau mudhafu ilaih, misalnya rajulun ni anak kan, ibnu ini nakirah. So kalau makrifahkan dia ibnu Zaidin. So maknanya dengan sebab idhafah maka terhasillah makna makrifah sini. Satu lagi taksis. Maknanya bawah sikit pada makrifah kita panggil taksis. Misalnya ibnu umum, ibnun. Tapi kalau kita idhafahkan kepada nakirah juga, rajulin, so dia jadi taksis, kurang sikit, dia khususkan sikit daripada keumuman dia tu. So ini tujuan maknawi lah. Dan maknawi juga, makna maknawi ni juga ialah dia ganti kepada huruf jar kan. Huruf jar yang biasa digunakan, huruf li. Misalnya ibnu Zaidin, ibnu Zaidin artinya ibnun li Zaidin. So guna li lah. Dan juga huruf harfu jar fi kan. Contohnya apa tu? Waktu fajar lah. Waktu fajar. So contoh apa? Waktu fi apa yang contoh fi? Fi tak mari tu perkataan fi untuk idhafah. Kemudian satu lagi huruf ini biasanya dua ni kan, huruf yang dipakai untuk yang maknawi. Ganti kepada yang maknawi. Okey, yang tadi saya kata kalau diidhafahkan dia jadi makrifah ataupun taksis. Kecuali beberapa perkataan yang ada unsur-unsur ibham. Ibham maknanya ketidaktentuan dia. Ketidaktentuan dia terlalu umum, ketidaktentuan dia seperti lafaz ghair. So ghair kalau kata ghairi Zaidin, selain Zaid. Selain Zaid tu banyaklah kan. Yusuf lah, Amin ke, binatang ke apa semua bukan Zaid.
ghair zaid. Jadi dia jadi ibham, ketidaktentuan juga. Kan? Ibham. Contohnya perkataan misli. Seperti zaid. Seperti zaid ni banyaklah. Tak tentu siapa kan. So mendatangkan makna ibham. Banyak lagi perkataan misl, perkataan sama juga khidnun. Ini pun maknanya seperti juga. Sama. So ini yang maksudkan dengan dia masuk dalam geng sebelah sini, maknawi. Okey, wa yajuzu yuqta'a, boleh, sebab dia kata tadi dia lazim, biasanya dia kena idhafah lah, tapi boleh juga dipotong, maknanya dikerak situ, maknanya tidak wa yajuzu, boleh dipotong ghair daripada idhafah secara lafaz. Maknanya tinggal ghair saja, lafaz tak disebut. In fuhima ma'nahu, jika sekiranya difahami sebelah dia ni ada zaid. So kita tinggal ghair saja. Dan biasanya digunakan bukan. Biasanya kalau kita potong dia ni, mana tinggal dia bersendirian ni, ghair ni, biasanya dia datang dengan laisa. Sini kan? An yuqta'a anha lafza ghair, sini ghair ada something sini, zaid contohnya. So biasanya kalau kita potong zaid ni, biasanya ada laisa lah. Wa taqaddamat 'alaiha, mesti dia didahului oleh ala ghair tadi dengan kalimah laisa. Contohnya kita kata laisa laisa ghairuha kan? Laisa ghairuha. Ataupun laisa zaidin lah kita kata. Laisa ghairu zaidin. Laisa ghairu zaidin. So sekarang ni bila kita guna laisa, bukan selain zaid. Bukan selain zaid. So kita buanglah zaid. So dia kata boleh dibuang mudhafu ilaih dia ni kalau dia bergabung dengan laisa. Contoh dia, dan biasanya orang wa qauluhum la ghair. So la ghairu, la ghaira, boleh baca dalam Al-Quran kan? So la ghairu, la ghaira, la ghairi pun kan? Ikut kedudukan dalam ayat lah. So ganti laisa tadi, setengah orang guna la ghairu. Kan? La ghairu. So ini salah lah, dia kata lahnun. Silap dalam pertuturan. So, lahnun. Okey, untuk contoh penggunaan laisa tadi, laisa plus ghair kan? Plus ghair, kemudian plus idhafah. So kita buat contoh ni lah. Wa yuqalu qabadtu, aku memegang asyaratan 10 benda. Tiada yang lain selain daripada itu. Laisa ghairuha. So, tiada yang lain selain daripada itu. So dia kata sekarang ni kalau kita buat laisa ghairuha gini, banyak i'rab boleh baca untuk ghair. Laisa plus ghair, so atau plus mudhaf sini, mudhaf ilaih. Boleh baca ghairu, nanti ghaira dan sebagainya kan. So dia kata boleh baca dengan rafa', bi raf'i ghair. So tengok ghair, baca dengan rafa'. Baca dengan rafa'. So okey, sekarang ni kita baca laisa ghairuha. Okay, sedangkan laisa ni perlukan kepada khabar kan. Laisa zaidun qa'iman, sini kan biasa kita buat laisa zaidun, sini kena baca qa'iman kan? Qa'iman. So ini isim laisa. So sekarang ni isim laisa ada sini kalau kita baca dia dengan dhammah sini kan? So ini ghair dah jadi isim laisa. Cuma khabar tak ada. So dia kata khabar dihazafkan. Ala hasfi, dengan menghazafkan khabar dia. So khabar kita boleh bubuh lah perkataan apa-apa yang sesuai. So sini dia bubuh perkataan yang sesuai, makbud. So maknanya laisa. So saya pegang 10. Tidak
yang selain daripada 10 itu dipegang. Makbudan. So sama nanti tadi. Okey, laisa ghairuha makbudan. So sini laisa macam tadi, laisa Zaidun qa'iman. Sini mubtada, sini khabar. Okey, yang seterusnya ke satu kan tadi laisa ghair, laisa kita boleh baca laisa ghairuha dengan dhamma. Seterusnya kita boleh baca nasab. So nombor satu tadi kita baca laisa ghairuha. Plus ini makbudan. Juga boleh baca tadi ayat tadi laisa ghairaha. So kalau kita baca dengan baris atas ini, so ada something yang hilang dari situ kan, sebab tadi kita baca laisa Zaidun qa'iman. So sekarang ini kita buang Zaid, jadi kita tinggalkan laisa qa'iman. Tidak yang berdiri kan. So mana yang dihazafkan ialah isim dia lah, Zaid. Sebab tu dia kata binasbiha, dengan kita menasabkan ghair tadi, dengan idmari, dengan kita menyembunyikan isim laisa. Maknanya kalau kita kata Zaid, Zaid sini kan. So yang isim laisa tadi ialah al-maqbut lah, belah sini. Al-maqbut. Belah sini dia buat dah. Laisa al-maqbudu. So laisa Zaidun. Sini ghairaha ni qa'iman. Zaid tidak berdiri. So ini yang dipegang itu bukan selain daripada bukan yang dipegang itu selain daripada 20 kan. Okay, habis satu. Maknanya untuk ayat tadi itu qabadtu asyaratan. Aku pegang 10 ni kan. So kita boleh baca laisa ghairuha. Maknanya kita ada idhafah lagi di sini. Satu lagi cara dia ialah boleh baca tanpa idhafah. Boleh baca dengan tanpa idhafah. So laisa ghaira saja. So sini yang ketiga jadi laisa ghaira saja. Baca dengan fathah. So idhafah tak ada. Sedangkan tadi kita kata ghair mesti diidhafahkan. So bil fathi baca dengan fathah ghair tanpa adanya tanwin, min ghairi tanwin, dengan idmaril ism. So kalau kita baca laisa ghaira saja, laisa ghaira saja, so kalau bagi atas mestilah khabar kan. So mana yang tersembunyi ialah isim lah, isim laisa lah. Sama. Cuma idhafah dia tu idhafah yang disembunyikan jugalah, yang dihazafkan jugalah. So ada dua hazaf situ. Kan laisa ghaira wa hasfil mudhafi ilaih. Dan juga dihazafkan ha tadi kan. Dihazafkan. Secara lafzi, lafaznya pun dihazaf, tapi diniatkan dia ada di situ. Wa niyata lafzan wa niyata subuti. Dan diniatkan subut dia, ada di situ. Huzifa al-mudhafu ilaih lafzan wa niyata subuti, dan diniatkan sabitnya dia. 5. So lafaz dia kan, subuti subut, lafaz dia tu ada situ. So ini masih lagi biasanya kalau hilang dulu kita belajar kan, kalau hilang mudhaf kan, hilang mudhaf ilaih dia jadi mabni. Ini tak, sebab dia bukan jenis isim mabni sini. So dia seperti bacaan ka qiraati ba'dihim, qiraat setengah-setengah qurra, dia baca lillahil amru min qabli wa min ba'di. Dan surah Rum tu
akan dikalahkan Rum di tanah yang rendah, yang dekat. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. So mereka selepas kekalahan mereka itu mereka akan menang. So kemudian segala urusan itu milik Allah lah kan. Lillahil amru sebelum dan selepas. Min qablu min ba'du. Tapi setengah riwayat baca, setengah qiraat baca min qabli min ba'di. So kalau yang qablu ni memang mabni lah. Tapi yang ni tak. Qabli dia bukan mabni. Bil kasri baca dengan kasrah min ghairi tanwin. Tak ada tanwin kan tadi kan? So kalau kita nak masukkan dia punya idhafah dia, so min qabli ghalabi, sebelum kekalahan dan selepas apa ni? Ghalab, kemenangan kan? Lillahil amru min qabli al-ghalab wa min ba'di ghalab. Maknanya sebelum menang ke ataupun selepas menang ke, semuanya milik Allah Ta'ala. Itu baca laisa. So kita ada berapa dah tadi? Laisa ghairuha. Satu. Laisa ghairaha boleh baca. So mana kalau dalam teks-teks terjumpa laisa ghair ni, kita boleh baca macam ni lah. Dua. Yang ketiga kita boleh baca laisa ghaira saja kan. So sekarang ni yang keempat, kita baca laisa ghairu. Laisa ghairu. Dengan dhammah tanpa tanwin. Bidhammi min ghairi tanwin. Cuma khilaf tentang ni mu'rab ke mabni, ghairu ni. So Mubarrid kata, Al-Mubarrid, faqala Al-Mubarrid, dan juga ulama yang terkemudian, Al-Mutaakhiruna. So dia kata ini dhammah ni ialah dhammah mabni. Bukannya dhammah bina. Dhammatu bina'in la dhammati i'radin. Bukan dhammah mu'rab. So maknanya ini mu'rab lah, bukan mabni. Ini mabni lah, bukan mu'rab. Okey, jadi kalau baca dengan mabni sini, mabni dengan dhammah kan? Dengan baris dhammah. Baris dham. So dia seperti wa inna ghairan sini, perkataan ghair ni, syubbihat, ditashbihkan, disamakan dengan al-ghayat. So bila disebut dalam nahwu ghayat, dia lafaz qablu, ba'du, fauku, tahtu. Jadi mabni lah qablu ni. So asalnya kalau dia mu'rab, qabla lah. Qabla maghrib kita baca kan? Ataupun kita bubuh min. So min qabli. Min qabli. So untuk mu'rab, kita ada dua baris saja. Min qabla dengan qabli. Kan? So tinggal lagi dhammah tak ada. So dhammah itulah diambil. Kenapa dibaca baris dhammah? Kerana baris kasrah dengan baris fathah telah diambil oleh i'rab. Ketika dia i'rab, so baki lagi baris dhammah. Sebab tu kita baca min qablu. Okay. Kenapa kita nama ghayah? Sebab asal penggunaan qablu, ba'du, fauqa, tahtu ni, dia kena idhafah. Mestilah selepas apa? Selepas makan tengah hari ke, sebelum makan tengah hari ke, selepas belajar ke, di atas bukit ke, kan? Di atas kepala ke, di bawah meja ke, mesti sebut kan? So kalau kita tak sebut, maksudnya kita berhenti sini saja. Kita menjadikan lafaz qablu ni, ba'du ni sebagai had terakhir dia. So kita panggil ghayah lah, had terakhir. Had terakhir kita panggil ghayah. Okey. So kenapa dia ditashbihkan dengan qablu?
Sebab qablu ba'du fawqu tahtu ni dia dah lafaz ibham. Kalau kita kata sebelum zuhur. Sebelum zuhur tu panjang kan? Sampai esok pun sebelum zuhur. So dia ibham, ketidaktentuan. So sama je dengan ghaib tadi. Kan? Bukan 20 kata kan? Bukan 20, bukan 10. Ghairu asyaratin. Kalau bukan 10, 21, 11 pun boleh, 12 pun boleh, 100 pun boleh, 300 pun boleh kan? So dia ibham, ketidaktentuan. Jadi oleh kerana dia mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu ibham, so ghaib pun ibham, ghayah ni pun ada ibham, so dia boleh mengkopi antara semua lain, maknanya dia follow. Yang ni boleh jadi mabni, yang ni pun boleh jadi mabni. Yang ni mabni kerana hilang idhafah, maka yang ni kalau hilang idhafah ikut yang ni lah. Ini contoh untuk ghayah iaitu qablu, seperti kan qablu wa ba'du. Okey, kalau kita baca laisa ghairu, kita nak i'rab dia apa sini? Ingat kalau ada laisa mesti isim dan khabar mesti ada kan? Sama ada jadi isim, sama ada dia khabar. So fa'ala hadha, dengan kita berdasarkan dengan kita mengambil dia sebagai mabni ni tadi, kan? So yahtamilu, dia mungkin membawa makna an yakuna isman. So mungkin dia itu jadi isim. Bagi hadapan kan? So bagi hadapan isim lah. Tapi mabni tak kira lah, dia tetap kan, kalau dia khabar ke, khabar mana khabar mesti dah nasab kan? Di tempat nasab kan? So dia masih lagi ghairu juga kan? So dia, sebab tu dia kata ada ihtimal, sebab dia mabni kan, mabni dia kebal. So kebal maknanya dia di tempat rafa' pun dia rafa', dia dhammah, di tempat nasab pun dia dhammah. So yahtamilu, kemungkinan dia membawa makna jadi isim ataupun mungkin dia jadi khabar. So maknanya kita kata laisa tadi, laisa ghairu, sini makbudan lah kan? Bukan yang selain daripada itu makbudan. So kalau kita kata dia khabar makna laisa makbud lah. Laisa al-makbud. Sini ghairu. So ini isim laisa, ini khabar laisa di tempat nasab ni. Ghairu ni mabni kan? So di tempat nasab. So fi mahalli, kita fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Wa qala al-Akfash dhammatu i'rabin. Tadi Mubarrid kata dhammah tu mabni, tapi Akfash dhammah tu dhammah i'rab. Dhammah tu i'rab. So kalau dhammah i'rab satu aja boleh kan? Boleh jadi isim je lah. Kan? So la bina'in. So la dhammatu bina'in. Sebab apa? Sebab tadi kita kata dia bina, dia mabni kerana kita tiru fauqu tadi. Isim ghayah tadi kan? Ghayah tadi. So semua ghayah ini menunjukkan, dia kata sini qablu dengan ba'du. So, qablu dengan ba'du ni zaman, waktu. Bi ismin zamani. Ka qablu wa ba'du. Supaya tak? Dia bukan zaman. Ghayah kan? Tidak juga makan. Dia bukan menunjukkan tempat. Ini bukan ghayah bukan menunjukkan masa seperti mana qablu dengan ba'du. Tidak juga menunjukkan tempat seperti mana fauqu dengan tahtu. Jadi paling tinggi kita boleh kata dia seperti kullun. Sebab kullun pun kadang-kadang kita hazafkan dia. Kullun, kita baca kita kan? Kullun. Ataupun kita baca kullu aja. So wa innama huwa, hanya sahaja dia bimanzilati, seperti kedudukan atau seperti lafaz kul dia, ataupun lafaz ba'. So lafaz kul dengan ba' ni dia bukan menunjukkan masa kan, bukan juga menunjukkan tempat. So kalau kita kata dia ni seperti kul dengan ba' wa ala hadza, berdasarkan ini, mana dia i'rab ni, hadza fa huwa al-isim sahaja. So ghaib ni hanya boleh jadi isim sajalah kan, sebab isim laisa saja
Rafa' dengan dhammah. Dirafa'kan dengan dhammah. Okey. Wa huzifal khabar. So khabarnya dihazafkan. So baca sama jugalah. Laisal ghairu maqbudan. Tidak selain daripadanya yang dipeganglah. Saya ada 10. Bukan selain daripada 10 itu yang dipegang. Aku pegang 10. Bukan selain daripada 10 itu yang dipegang. Wa huzifal khabar. So baca dia. Laisa ghairu maqbudan. Qabadtu, aku memegang 10. Bukan selain daripada 10 itu yang dipegang. Okey, waqala Ibnu Kharuf, seorang ulama nahwu juga, mengatakan yang ni kan dhammah ni. Baca dhammah ni. Yahtamilu wajhaini. Nombor 14. Yahtamilu wajhaini bina kama qala mubra wal i'rab. So dia pakai dua-dua lah. So mana dia kata kemungkinan dua-dua. So lafaz ghairu tadi boleh membawa yahtamilu dua wajah tadi, dua bacaan tadi lah, bacaan dhammah mabni ataupun dhammah mu'rab. Okey, yang ke berapa dah kita ni? Yang keempat, yang kelima, bacaan yang kelima. Laisa ghairan. Baca bahagian atas. Tanwin. So boleh baca walaisa ghairan. Maknanya qabadtu tadi, aku telah memegang 10 benda syaratan. Laisa ghair. Laisa ghairaha. Laisa, sini baca ghairan. Boleh baca juga. So kalau kita nak menulis pun kita boleh bertulis macam ni juga. Bil fathah wa tanwin. So itu yang kelima. Yang kelima ni yang kelima. So yang keenam, qawastu asyarata laisa sini ghairun dengan dhammah tanwin. Yang tadi semua tak ada tanwin. Yang ni bertanwin. Tanwin. So kalau kita buat macam ni, harakat ni harakat mabni ke i'rab. So mestilah i'rab. Wa alaihima, so berdasarkan kepada ini bacaan yang laisa ghairan dengan laisa ghairun ni, maka harakat yang di situ fal harakatu harakat i'rabiyatun. So harakat i'rab mana harakat yang boleh bertukar-tukar. Kalau mabni itu dia kekal. Sebab apa? Sebab kita ada tanwin. Tanwin ni ada dua kemungkinan sini. Satu tanwin tamkin. Satu tanwin iwad. Ganti. So tamkin ni dia nak menunjukkan bahawa betul-betul isim. Kukuh. Maknanya dia katakan isim tu, dia kukuh maknanya dia boleh bolak-balik lah. Dia boleh menerima 3 baris tu, dia panggil kuat, cukup kuat. Yang iwad mana dia tanwin yang ganti. So ganti kepada mudhaf ilaih lah yang dihazafkan. So li'anna tanwina, kerana tanwin imma sama ada litamkin ni, untuk tamkin, untuk menunjukkan isim tu isim betul-betul isim. Maknanya betul-betul isim ada tiga baris lah dia boleh wakili. Kan? Fala, so isim yang tanwin yang tamkin la yalhaqu. So dia tidak attach. Illa, dia tidak masuk. La yalhaqu, melainkan masuk kepada isim mu'rabati. Isim mu'rab. Ataupun tanwin situ mungkin tanwin iwad li ta'wid, untuk ganti. So ganti situ maksudnya ganti kepada mudhaf ilaih yang dihazaf. Macam kita kata hina izin kan? Hina izin. So kita tanwin kat sini.
Kerana ada mudhafu ilaih yang dihazafkan. Faka'anna al-mudhafa ilaihi mazkurun. Kan? Walau azaf tu, azaf artinya ada di situ. Seolah-olah disebut mazkur. Okay, habis kisah cara nak baca laisa ni. Laisa, kita boleh baca dia laisa ghair plus mudhafu ilaih. Kan? So boleh baca ghairu, ghaira, kan? Kemudian laisa ghair saja. Kan? So ghair saja pun boleh baca ghairu, ghaira juga. Kemudian laisa ghairan, laisa ghairun. Boleh baca. Kalau kita nak kata tak ada yang lain. Tak ada yang lain kita boleh buat macam ni. Laisa, sekian-sekian. Tak ada yang lain selain daripada ni je. Laisa ghair. Habis kisah tu, kisah yang seterusnya tentang ghair ni kan kita sebut tadi mukaddimah. Ghair, ciri-ciri dia tadi ma'rifah, taksis. Kan? Ma'rifah, taksis. Melainkan mana idhafah maknawi ni akan menghasilkan ma'rifah ataupun taksis. Kecuali lafaz yang ibham kan. Lafaz yang seperti ghair, misl, syibih, ataupun khidn, ataupun nazir. Nazirun ni, kalau kita idhafahkan dia, naziruha macam tu kan. Similar to it. So maknanya ini semua lafaz-lafaz mubham. So lafaz mubham, idhafah, dia tidak, satu kita tak tambah sini, dia tidak menghasilkan ma'rifah dan tidak menghasilkan taksis. So dia still jadi nakirah. Wala tata'arrafu ghairu. Roy tidak akan jadi makrifah dengan sebab idhafah. Kenapa? Ghair ni terlalu ibham. Terlalu ketidaktentuan dia. Li syiddati ibhamiha. Kan saya dah kata tadi, kalau kita kata ghairu Zaid. Siapa-siapa boleh selain pada Zaid ni. Umum, ibham. Tak tahu siapa-siapa kan ibham. Okay, cara guna ghair pula. Tadi kita kata ghair yang plus idhafah lah. Ghair plus mudhafu ilaih. Ghair yang jadi idhafah. Wa tusta'malu, digunakan. Ghair yang jadi mudhaf. Kan ini mudhaf kan? Jadi mudhafu ilaih. Lafzan, secara lafaz. Wa tusta'malu ghairu al-mudhafah. Ghair yang diidhafahkan kepada mudhafu ilaih secara lafaz, maknanya disebutlah. Bukan macam ghair tadi. Ghairu tadi kan. Yang ni maknanya tak disebut. Ini sebut. Lafaz disebut. So disebut. So kita guna dia dalam dua bentuk. Ala wajah. Makna dia dua. Ghair ni sekarang ni dari segi makna. So makna dia makna sifat. Makna dia makna istisna. Kecuali. Kecuali yang sama dengan makna dia illa lah. Yang ni sifat ni makna sifat lah. Yang kita tambah yang bukan. Okay, kita kata yang, kan biasanya kita nak sebut sifat, kalau kerja, yang bekerja. Yang bekerja makna yang orang yang bekerja tu makna isim fa'il kan, kita tambah yang untuk menampakkan isim fa'il. So illa, so sifat sini ghair, so kita tambah yang bukan. So illa makna kecuali je. Istisna. Okay, yang pertama ahaduma wa huwa asal. Ini asal ghair digunakan untuk sifat. Antakuna ghair untuk sifatan. Sifatan oleh kerana tadi kan dia idhafah, tapi dia tak makrifah kan, dia tetap nakirah kan. So maknanya mausuf dia nanti dia menyifatkan isim nakirah, di nakirah. Contoh dalam Quran. Na'mal salihan.
kita akan beramal dengan amalan soleh. So maknanya orang-orang kafir ni di hari akhirat mereka berteriak di dalam neraka, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Kalau kamu keluarkan kami, nescaya na'mal, kami akan beramal dengan amalan yang bukan, kita terima, yang bukan. Amalan soleh yang bukan kami amal dahulu. Kunna na'mal. So sini, ghair ni walaupun diidhafah kepada alladhi ni si makrifah. Sepatutnya ghair makrifah lah kan. Tapi sekarang ni, dia punya mausuf dia ni, benda yang dia nak sifatkan ni, nakirah kan. So untuk sifat mausuf dia mesti mausuf mesti nakirah. Sifat mesti, kalau mausuf nakirah, maka sifat mesti nakirah. Dan ghair walaupun diidhafahkan kepada makrifah, dia tetap nakirah. So bolehlah. Maknanya ini sifat kepada salih. Salihan. Ghair alladhi kunna na'mal. Ataupun satu jadi idhafah dia tadi. Dia jadi sifat kepada nakirah. Nakirah ni mausuf lah. Satu lagi dia jadi sifat kepada yang bau-bau makrifah. Bau-bau makrifah. Bukan makrifah kan? Bau-bau makrifah. Yang dekat dengan makrifah pun dikonsiderkan sebagai nakirah lah. So, dia diidhafahkan kepada ma'rifatan. Li ma'rifatin yang qaribatin minha. Yang dekat dengan nakirah. Contohnya yang dekat dengan makrifah yang dekat dengan nakirah ialah alif lam jinsi. Alif lam jins. So alif lam jins ni menunjukkan al-insan, contohnya kita ar-rajul. Ar-rajul. So boleh makna the man. Ini makrifah. Tapi kalau kita kata man saja, kan, mana alif lam ni mana merujuk kepada mana-mana lelaki lah. Mana jenis-jenis lelaki. Jenis, apa-apa jenis lelaki. Apa-apa jenis lelaki. Mana lelaki hitam ke putih ke hijau biru ke, daripada Uganda ke, daripada utara selatan ke, kan, duduk di atas langit, duduk atas gunung ke, duduk di bawah laut ke, kan. So asalkan dia tu lelaki. Ar-rajul. So ini jins. So dia ada sifat umum kan, tapi dia juga ada alif lam situ. Sebab apa dia kata dia dekat dengan makrifah? Sebab dia bukan mar'ah. Nah, so tu dia dah khusus dah. So dia lelaki, tapi lelaki yang umum sikit. Contohnya dalam Quran. Contoh untuk dekat dengan makrifah ni ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Berikan kami ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul, yang lurus, iaitu jalan-jalan orang-orang yang, kan ni, orang-orang yang. So al situ, so al maknanya umum situ, jins, orang-orang yang an'amta alaih, yang kamu beri nikmat kepada mereka. So umum. Banyak jenis lah beri nikmat ni kan. Nikmat macam nikmat iman ke, ada nak yang dapat nikmat iman dan juga dapat nikmat harta, ada dapat nikmat iman, kemudian dapat nikmat kebahagiaan, kan. So nikmat tu banyak jenisnya lah orang diberi nikmat. So li'anna al-mu'arraf al-jins ni alif lam sini ditarifkan, mana dimasukkan alif lam tu untuk bermakna jinsi, jenis. So alif lam jinsi dia dekat dengan nakirah, qaribun minan nakirah. So mana dia boleh lagi disifatkan oleh ghair kan? Sifat tu dia sifatkan ghairil maghdu kan? Ghairil maghdubi alaihi. So ghair di sini sifat kepada alladhi. Satu lagi dia kata
Wali anna ghairan, ghair iza waqa'at baina ziddain, untuk an'amta alaihim ni, siratal ladzi kan, siratal ladzina an'amta alaihim, itu kemudian ghairil maghdub. So maghdub ni orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah kan. Ni orang dimurkai, lawan dia orang yang disukai oleh Allah, orang yang diberi nikmat. Diberi nikmat. Mana orang yang redai oleh Allah lah. So mana redha dengan murka ni benda yang berbeza kan. So oleh kerana beza dipanggil ziddain. So kalau ada ziddain ni, so wali ana ghairan iza waqat baina ziddaini dha'ufa ibhamuha. Okey. Dia ibham dia akan jadi apa tu, jadi lemah. Contohnya kita tengok la ilaha illallah kan. La ilaha illallah. So kalau kita kata illa ni makna dia ghair. Okey. Sini bertentangan dengan Allah kan. Yang ni isbat kan. Yang ni nafi lah. Bertentangan. Ini isbat, ini nafi. So bila isbat ni nafi, dia nak kata kalau kita isbat sini, sini nafi sini, so maknanya yang kita nak sabitkan sini ialah sabitnya Allah kan. Sabitnya Allah. So bila sabitnya Allah, maknanya ibham tu dah lari dah. Maknanya nak kata kalau sebelah sini negatif, sebelah sini positif, ataupun sini positif, sini negatif, maka dia akan kurang keibhaman. Contohnya kita kata ja'al qaumu, melainkan Zaid. Telah datang kaum melainkan Zaid kan. Tapi Zaid ni masih lagi dalam kelompok kaum kan. Tapi kalau kita kata ja'al qaumu ghairi hima. So hima tak masuk dalam kaum. So bila hima tak masuk dalam kaum, so ibham tu akan jadi kurang lah kan. Ibham kurang sebab apa? Sebab hima tu dah tentu dah. Kalau sini ghairi Zaid sini, dia luas ni. Hima pun masuk sini. Selain daripada Zaid, hima. Hima pun boleh masuk. Tapi kalau kita kata ghairi hima, hima dah tolak, so maknanya kurang ada sikit ibham tu. Sini ibham, hima pun masuk, manusia semua pun masuk. So ibham tu luas. Tapi kalau kita dah sebut benda yang bertentangan sini, so jadi kuranglah ibham tu. Macam taksis sikit. Masa sudah taksis dah. Maknanya dalam yang ibham tu kita tolak dah menatang. Menatang kita tolak. So yang naknya manusia aja. So hatta, tapi kita tak kata taksis sebab dia masih lagi dalam keibhaman, ketidaktentuan tu lagi. Okey. Hatta za'ama, teruknya ni, kefahaman ni sampai tahap Ibnu Sarraj ni berpendapat annaha hina izin, syarat pula dia kata. Dia kata, kita kata ni annaha tata'arrafu. Kita tadi kata dekat je nak makrifah. Bau-bau aja. Dia kata dia makrifah. Tata'arrafu. So annaha, bahawa ghair pada waktu ini, pada waktu dia jadi diddain tadi kan, so dia akan menjadi makrifah. Akan jadi makrifah. Ghair tadi akan jadi makrifah. So kenyataan dia itu ditolak oleh ayat yang pertama. Wa yarudduhu, ditolak. Ayat yang pertama ini menolak pendapat Ibnu Sarraj. Mana ayat yang pertama yang salihan tadi kan? Salihan ghairal ladzi. Kan salih ni bertentangan dengan yang ghairal ladzi kunna na'mal. Ghairun nabi itu bukan amalan soleh. So soleh bukan soleh kan?
So maknanya yang ni diddain juga. Tapi kenapa yang ni nakirah? Kenapa ghair still jadi nakirah? Sepatutnya ikut hukum yang Ibnu Sarraj tadi. Oleh kerana ni positif, ghair sini negatif. Ziddain lah. Bertentangan dua tu. So ghair akan jadi makrifah. Kalau ghair jadi makrifah, macam mana dia boleh menyifatkan salih yang nakirah? Tak boleh. So ghair sini jadi nakirah walaupun ziddain. Okey, kita dah kata penggunaan ghair tadi ada dua. Satu makna dia yang asalnya makna dia jadi kata sifat. Yang kedua dia makna illah, makna kecuali. Yang ni makna dia yang bukan. Yang ni makna kecuali. Wasani, yang kedua penggunaan dia antakuna ghair jadi istisnaan. Antakuna istisnaan. So kalau jadi istisna, kita nak i'rab dia macam mana? Fatu'rabu. So biasanya istisna ni kan illa apa? Illa Zaidan. Kadang illa Zaidun baca kan? Illa Zaidan, illa Zaidun. Dua tu baca. So nak baca macam mana? Illa sekarang ni ganti ghair. So macam mana nak baca? So fatu'rabu dibaca ghair sebab sekarang ni ghair ni dia isim. Illa ni harf. So kita tak i'rab lah dia. Dia la mahala laha minal i'rab lah. Illa ni. Kan? So kita i'rab dia. Kita tak kata dia berkedudukan nasab ke, berkedudukan rafa' ke, berkedudukan jar. Sebab dia harf saja. So harf. Tapi sekarang ni ganti ghair. Ghair isim. Bila dia isim, dia terdedah kepada i'rab. So bi'i'rabil isim. Fatu'rabu cara i'rab dia dengan mengi'rabkan isim at-tali illa. So contohnya kita kata ja'al qaumu illa Zaidan. Ja'al qaumu illa himaran. Okay, sekarang ini illa ghair kalau kita nak i'rab dia, bukan maksudnya dia ganti illa ni kita pergi bubuh dia dekat sini. Dari segi maknanya kita bubuh di sini. Dari segi makna dia boleh ganti sini. Tapi dari segi i'rab dia ganti sini. Kena bubuh sini. Mana kalau kita baca Zaidan ni baris atas, maka ghair pun kena baca ghaira lah. Kan? Kalau kita kata maja'ani, illa Zaidun. Kita baca kan maja'ani illa Zaidun kan? So illa. So kalau kita bubuh ghair ganti, so ghair ni akan jadi ikut Zaidun. Maknanya rafa'. Baca ghairu lah. Jadi maja'ani ghairu Zaidin. Sebab ghair ni nak kepada idhafah kan? So Zaid tu walaupun dia mustasna tapi dia telah dinasab, dijarkan oleh ghair. So ghairu Zaidin. Ataupun kita kata maja'a, yang ni kita tak sebut kan? Mustasna minhu tak sebut. So maja'ani al-qawmu. Sebut mustasna minhu. Illa kita boleh baca dua. Zaidun, boleh baca Zaidan. So nanti kalau kita ganti illa ni dengan ghair, so kita akan jadi maja'ani al-qawmu ghairu Zaidin. Ataupun ghaira Zaidin. So sebiji ikut i'rab mustasna. So Zaid ni kita panggil mustasna. I'rab dia i'rab mustasna, tapi makna dia makna illa. So dia kata fatu'rabu di'irabkan dia dengan i'rab isim yang selepas tali, yang selepas illa. So yang datang selepas illa. Fi zalikal kalam. Dalam ayat yang ada ghair lah. Fi zalikal kalam.
So contohnya fataqulu ja'al qaumu, sepatutnya illa Zaidan kan. So Zaidan tu baca bagi nasab, so kita baca nasab lah, ghaira Zaidin. Dan Zaid tu kena idhafah lah, ghaira Zaidin. Bin nasab, baca dengan nasab. Ni kita panggil kalam apa ni? Ni kalam tam kan. Kalam tam sebab kita sebut mustasna sebut. Kemudian dia positif, kita panggil mujab lah. Kalam ni kalam mujab. Okey, kalau ma berbulan dengan nafi. So nafi kita panggil ghair, kalam yang tidak positif. Ghair mujab. Okay. Mustasna minhu sebut ni. Mustasna minhu sebut. So ma ja'ani ahadun. So boleh baca dua kan? Macam anda sebut tadi, kalau mustasna minhu sebut dalam kalam ghair mujib, ma kau sini ataupun hal ke. So mana kalam ghair mujib ialah ma, istifham dan juga nahi. So la macam. So nahi, istifham dan juga nafi. Nahi, istifham, satu lagi nahi. Nafi. So nafi ni macam ma lah. Nahi la, istifham contohnya hal adakah. So kalau kalam macam ni, kalau mustasna minhu disebut sini, so kita boleh baca dua lah. Boleh baca ghairu Zaidin, boleh baca ghaira Zaidin. Bin nasbi ghaira Zaidin, wal raf'i ghairu Zaidin. Baca ghaira kerana dia istisna lah. Istisna dengan illa. Kalau baca ghairu kerana dia jadi badal. Badal kepada ahadun. Okay, sekarang ni dia datangkan untuk seperti ini, kalam yang ghair mujab ni. Ghair mujab kan, la sini kan. So ada la sini, kemudian ada ghair di situ. Kemudian mustasna minhu sebut al-qaiduna. So dalam ayat Al-Quran tu macam mana i'rab dia? So la yastawi wa qala Allah Ta'ala la yastawi al-qaiduna. La yastawi tidak sama. Orang yang ni, orang yang pergi perang tak pergi perang ni. So di kalangan orang mukmin ni ada orang yang tak pergi perang kerana keuzuran kan. So, la yastawi al-qaidun ni ayat Quran tidak sama orang yang duduk di kalangan orang mukmin yang duduk ghairu ulid darar, dan dia tidak termasuk mereka yang ada kemudaratan macam sakit, demam apa kan. Tidak sama, dan juga tak sama dengan wal mujahiduna fi sabilillah. Orang yang pergi berperang pada jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Sebab Allah melebihkan orang yang pergi berperang dengan harta mereka dan diri mereka mengatasi orang yang duduk. Kan, Allah lebihkan dia dengan satu darjah. Maknanya dia tak pergi perang tu, dia ada keuzuran kan. La yastawi al-qa'idu minal mu'minin ghairu ulil darar. Ini yang tak ada keuzuran lah. Okey. Dalam ayat ni yuqra'u birraf'i ghair. Ini problem kita hari itulah, kita tersekat sini. Birraf'i ghairu. Birraf'i ghairu. Rafa' ni kita baca rafa'. So baca rafa' ada dua alasan sini. Sebab i'rab dia tadi kan kita lupa hari tu. Sepatutnya ghair ni kita kena ingat dia ni sifat dan dia juga istisna. So dia makna illah, dia makna kecuali, yang mana bukan. Yang bukan kan. So kalau kita baca ghairu, so dia jadi sifat kepada qaidun. Imma sama ada kita baca rafa' ni, dibaca rafa' ghairu sama ada kerana annahu, bahawa dia ni jadi sifatun kepada lafaz al-qaidun. Sebab lafaz qaidun ni ada alif lam tu kan. So alif lam jins. So li'annahum jinsun. So bila dia jins, dia nakirah lah kan. So ghair ni nakirah. So bolehlah idhafah. Ataupun istisna. Mana ghair ni
Ghair ni jadi illah. Wa imma wa illa ala annahu istisna'u. Kan? Istisna. So mana dua ni? Ghairu dalam Quran tadi sama ada dia sifat, sama ada dia istisna. So istisna mana illah. So dalam illah ni kan kita ada dua i'rab kan? Tadi illah sama ada dia boleh jadi badal kan? Dan ada maja'a ni al-qawmu illa Zaidan illa Zaidun kan? So kalau kita illa ni, illa apa ni? Illa istisna lah kan? Tapi kita baca Zaidun kan? So Zaidun ni jadi apa? Jadi badal kepada qaum. Sebab tu dia kata, kalau kita kata dia jadi istisna, maka dia jadi badal. Sini jadi badal. So sini, ghair ni badal kepada al-qa'id. Hari tu kita silap faham. So bila dia jadi badal, so badal dia tu macam mana? Sama lah dia dengan ayat Al-Quran yang macam ni. So, wa ubdila, dan dia jadi badal, dibadalkan dia maksudnya, dia jadi badal ala haddi mana seperti ayat Al-Quran, ma fa'aluhu illa qalilun minhu. Kan? So ma fa'aluhu, tidak melakukannya melainkan segelintir dari kalangan mereka. So yang fa'alu waw tu ni fa'il kan? Yang melakukan perbuatan ni bukan sikit ni, bukan yang segelintir ni, bukan semua kan? Segelintir je kan? So makna qalil ni ialah badal kepada waw. So samalah dengan ayat ni. Yang ni pun sebahagian sini. Ghairu urid darar ni kan? Qaidu yang macam mana? Qaidu yang bukan. Qaidu yang bukan. Badal makna qaidu yang macam mana? Qaidu yang ni. Ghairu uli darar. Maknanya kalau kita buang al-qaidu ni, yang ni gantinya. So yang orang mukmin yang tak ada apa-apa sebab lagi perang tu kan? Yang tak mampu berperang. La yastawi al-qaidu minal mu'min ghairu uli ad-darari. Okey, sekarang ni kita ada sifat dengan badal. Hak mana kuat? Sekarang ni ayat ni, ghair sifat pun boleh, badal pun boleh. Badal tadi istisna lah. So yang mana kuat? So dia kata yang kuatnya ialah badal. Wa yu'ayyiduhu, kerana dia disokong oleh qiraat nasab. Disokong oleh qiraat nasab. Ada yang membaca nasab qiraat nasab untuk qalilan lah. Ma fa'aluhu illa qalilan. So bila kita nasabkan dia, bila kita baca qalilan, maknanya kita kecualikan kan? Kecuali. So dalam hak ramai-ramai ni kita kecuali. Maknanya yang melakukan ini hanya yang qalil saja. Jadi makna badal dengan makna istisna, kedua-duanya membawa makna yang sama. So wa yu'ayyiduhu qira'atu an-nasbi. Okey, dalam ayat la yastawi ni kita ada dua kan? Dua i'rab ni, sifat dengan badal. So kita kata badal yang kuat. Bagaimana pula dengan ayat Al-Quran ghairil maghdubi alaihim tu? Kan? So yang ghairil maghdubi alaihim, yang comelnya, mana yang kuat sikitnya ialah sifat, bukannya badal. So wa anna husnal wasfi fi ghairil maghdubi alaihim innama kana, so dia jadi kuat, indah sini, comel sini, dia jadi kuat kerana berkumpulnya, mana reason dia, innama kana, mana ghairil maghdubi tadilah dengan apa tu, siratal ladzi kan,
siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian barulah ghairi. So ghairi ni dia kata sifat kepada alladhi. Ataupun boleh kata badal kepada alladhi. So kenapa sifat di sini kuat? Sifat kuat innama kana li istima', kerana berkumpulnya dua faktor. Satu faktor, dua amrain, dua faktor lah. Satu faktor jinsiyah. Jinsiyati boleh baca, jinsiyata boleh baca. Ataupun jinsiyatu boleh baca. Tiga-tiga boleh baca. Kalau jinsiyati ni badal kepada amrain, Ijtima'i badal kepada amrain. Kalau kita baca ni ani maf'ulun bih, kalau kita baca ni ahaduhuma, mana mubtada yang dihazafkan. Berkumpulnya dua jinsiyah dan juga jinsi dan juga terjadinya al-wuqu'u, dia tu maknanya ghair tu terjadi situ, terletak antara dua diddain ni. So ghair terletak antara dua diddain, dua yang bercanggahan. Sini kan? So ghair ni ghair lepas ghair maghdub. So maghdub ni negatif. Kemudian alladzina an'amta 'alaihim positif. Terletak antara dua tu. Kan kalau macam yang kita kata la ilaha illallah tu kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. So yang ni negatif, yang ni positif. So kalau ada negatif positif, maknanya dia lebih kepada sifat lah kan? Lebih kepada sifat. Dia apa, lebih kepada okey, cuba tengok. Wasani mafqudun huna. Wasani mafqudun huna. Makna yang ziddai ni di dalam ayat yang pertama tadi la yastawi tu, dia tak ada unsur-unsur ziddai. Kan? So la yastawi tu kan, al-qaidu tu kan sama orang mukmin juga kan, walaupun dia ghairu uri darar kan. Orang mukmin tu sama juga, bukan orang lain pun. Yang ni ghairu uri darar ni orang mukmin juga, al-qaidu ni. So dia bukan benda yang tidak. So, sebab dia, oleh kerana dia tak cukup, maknanya dia hanya ada satu saja kan, dia hanya jinsi saja, sampai unsur didain tak ada. So maknanya dia tak berapa kuat lah jika bandingkan dengan sifat, dengan badal. Jadi sifat adalah unsur dia, tapi badal lebih kuat sebab dia hanya ada unsur satu je, unsur jinsi saja. Unsur zidain dia tak ada. Tadi kan dia sebut kalau didain salah satu ciri dia akan menghampiri makrifah kan. Dia akan menghampiri makrifah. So mana kalau kita consider alif lam ni sebagai makrifah, so dia akan, mana ibham dia akan dikurang, maksud dia pergi kepada makrifah lah. So dua lah sokongan di situ. Okey, walihada disebabkan disebab walihada lam yuqra bil khafdi sifatan lil mu'min illa kharija sab'i. Oleh kerana sifat tu tak kuat untuk ayat la yastawi tu, so sifat yang tak kuat, so kita tak ada qiraat yang fasih baca ghairi sini. So kalau ghairi sepatutnya boleh lah kan mukmin sini, minal mu'minina ghairi. So ghairi ni sifat kepada mukmin. So orang tak baca qiraat yang sabah, tak baca, melainkan qiraat syaz, baca ghairi. Sebab kalau kita baca ghairi, tak ada dah i'rab lain melainkan sifat. Dan sifat tu lemah.
Walihadza lam yuqra bil khafdi, dengan baris bawah jadi sifat. Mana ghair itu jadi sifat kepada lafaz mukmin. Melainkan bacaan yang di luar qiraat sab'ah. Illa kharijat as-sab'i. Li'annahu la wajha laha, kerana hanya ada tidak ada wajah, mana tak ada reason yang lain untuk ghair di situ, melainkan hanya wasfu saja. Okey, seterusnya ayat yang satu lagi. Ayat ini juga ada unsur kalam ghair mujib, mustasna minhu sebut, mana kalam tam. Kemudian sebut ma situ ghair mujab. Okey, ghair di sini nak jadi apa? So ghair dia kata sini, malakum min ilahin ghairu. Tiada bagi kamu Tuhan. Min tu min apa? Min zaidah ya. So kita terjemah, tiada bagi kamu Tuhan selainnya. Yang selainnya. Maknanya jadi sifatlah. Kalau kita baca ghairi, so bil jarri sifatan ala lafaz. So kalau kita baca ghairi, baca sifat berdasarkan kepada lafaz. Maknanya ilah tu kan baca bagi bawah. Kerana faktu min. Jadi oleh kerana ini nakirah. So ghair pun nakirah. So apa yang sesuai? Nakirah sama nakirah. Mestilah sifat mausuf. So maknanya walaupun min tu zaidah, tapi kita layan dia. So bila kita layan dia secara lafzi, so kita kata sini majrur lah kan. Walaupun sepatutnya tempat dia tu tempat rafa'. Sepatutnya tempat rafa'. Maknanya kalau kita buang min, dia akan jadi ma lakum ilahum. Tiada bagi kamu Tuhan. Kan? Ghairuhu. So tempat dia tempat rafa'. So bila tempat rafa', sifat pun rafa' sini. Tapi sekarang ni ada min. So kita boleh baca dengan jar layan min tadi. Sebab tu dia kata ala lafaz. Okay. Juga boleh baca bil rafa'. Kerana consider ala maudhi'. Tempat tu. Kita ala mahalli. So tempat tu tempat apa? Tempat rafa' kan? Sebab dia jadi khabar muqaddam kan? Mubtada muakhar kan? Summa lakum ilahu. So bila kita mula dengan jar majrur, sini khabar, sini jadi mubtada lah. So mubtada muakhar. Ataupun boleh baca ma lakum min ilahin ghairahu bin nasab. Kalau bin nasab, maknanya ni istisna. Maknanya maksud illa itu. Illa ala istisna. So bacaan nasab ni dia kata syaz. Qiraah ni qiraah syaz. Wa hiya syazatun. Wa tahtamilu. Dia juga kemungkinan bacaan qiraat rafa'. Qiraat rafa' wa tahtamilu qiraat rafa' istisna'a. Kan macam kita kata ma jaa al-qaumu kan? Illa Zaidun kan? Baca rafa' Zaidun. So walaupun istisna sini, tapi ini jadi badal kan? Kan? So istisna kecuali. So jadi badal. Ala anhu ibdalu. Badal. Secara mahalli lah. Ala mahalli. Sebab sini ada min tu. Buang min tu baru jadi ilah pun. Secara mahalli. Sama lah dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain yang selain Allah. So illa sini kena makna dia ghair. Sebab kalau kecuali, maknanya Allah akan masuk dalam ilah.
So untuk mengelakkan Allah yang masuk dalam ilah, sedangkan Allah tu tunggal, dia tak masuk dalam ilah. Ilah tu memang tak ada kan. So maknanya kena bubuh ghair dari sini. Makna ilah tu makna ghair, yang bukan. Tiada sebarang Tuhan yang bukan kan, selain Allah. Okay. Wantisabu ghair fil istisna. Okay, habis itu. Sekarang ini tentang kalam tam. Kalam tam contohnya ja'al qawm lah. Ja'al qawm ghaira dia baca kan. Ghaira Zaidin. So kita baca telah datang illa Zaidan tu ghaira Zaidin. So baca ghaira ni kalam tam. Di sisi intisabu ghair, kita nasabkan ghair. Da fil istisna. Ini bab istisna kan, sebab dia makna illa kan, kecuali Zaid. Telah datang qaum kecuali Zaid. Istisna an tamamil kalam. Kalam tu kalam tam, maknanya sebut mustasna minhu lah. Indal mugharabah, di sisi ulama-ulama maghribi. Maghribiyun, jamak dia mugharabah. Magharabah. Magharibah. Ulama, di sisi ulama magharibah. Magharibah. Sama ada juga dekat kantisabi, sama juga nasab isim selepas ba'da illa indahu. Sama. So dia bagi mereka kita ja'al qaumi sama tadi kan, illa Zaidan. Sekarang ni ja'al qaumu ghaira Zaidin. Yang ni biasa yang kita sebut hari tu lah, maksudnya ganti tadi, ganti illa tadi. Ini memang diirabkan oleh kantisabil isim. Ba'da isim situ mana ba'da illa kan, mana Zaid lah. Zaid sini ba'da illa. So i'rab dia sebelum yang kita sebut sebelum ni, dia sama dengan i'rab mustasna. Itu pandangan ulama maghribi. Andalus apa semua tu termasuklah maghribi waktu tu. Okey, Ibnu Usfur pula kata kita baca ghair ni bagi atas ni. Mana reason dia bagi ni? Reason kenapa baca bagi atas. Satu reason dia jadi mustasna. Ni dia seperti mustasna. Maknanya diirabkan oleh istisna. So waqtarahu Ibnu Usfurin. Nah ini pendapat ini dipilih oleh Ibnu Usfur. Ulama Andalusia juga ni, ulama Magharibah juga, salah seorangnya. Wa 'alal haliyah indal Farisi. Baca ghair saja, tapi ghair ini jadi apa? Baca awihatan jadi apa? Dia kata hal. Siapa kata? Di sisi Al-Farisi. So kalau jadi hal, mesti ada sahibul hal kan? Mesti ada fi'il kan? Tengok nombor 2 tu. Sini ayat dia. Kalau kita kata qamal qaumu ghaira Zaidin kan? So kalau kita kata hal, so apa makna ghair ni kan? Hal nak kena isim mustaq kan? Yang nak bagi nota itu kan? So isim mustaq. So kita kena takwil lah isim mustaq. Ghair ni maknanya berlainan kan? So makna dia mughayir. Mughayirun. So kalau jamak mughayirina lah. Mughayiruna, mughayirina. So jadi qamal qaumu halata qauni mughayirina, ataupun nak kata mughayirina, qamal qaumu mughayirina li Zaidin. Dia kata semua bangun, semua kaum bangun berlainan dengan Zaid.
Mughayirina li Zaid. Dari segi sabitnya qiyam untuk mereka dan tak sabitnya qiyam untuk Zaid. Kena ada perkataan mughayirin. Ini dia buat halata kauni suruh nampak, nak suruh nampak yang ni nasab ni kerana hal. Fi halati ni. Fi halati kalau boleh baca halata kalau boleh baca tanpa fi. Okey, yang ni pula tadi kita tak jelaskan. Kenapa selepas kalam tam ni baca baris atas ghairah? Sebab dia upama seperti benda-benda yang selain daripada main ayat, main kalimah macam fa'il kan, fi'il, fa'il, mubtada, khabar kan. So yang lain tu macam maf'ul semua tu, nasab tu semua kita panggil fadlah kan. So bila kalam tu tam dah, ja'al qaum tu tam dah, so selepas dia tu fadlah lah kan. So benda yang fadlah ni sama seperti maf'ulun bih lah. Sebab tu dia kata wan nasib lahu qaunuhu ja'a fadlatan. Yang menjadi amil kepada ghairah tadi ialah qaunuhu ja'a fadlan. Maknanya keadaan dia sekarang tu jadi fadlah, bukan jadi umdah. Bukan jadi main kalimah ayat. Dan benda ni memang terdapat pada ghair. Ghair di situ maknanya dia yang macam kesampingan. Yang ni hal. Untuk yang hal ni kita baca ghair ni kan dia hal, ini pandangan siapa? Waqtarahu Ibnu Malik. Ada matan alfiyah, sahibu matan alfiyah ni kata yang ni lebih terpilih. Satu lagi pendapat wa ala tashbihi bi zarfil makan inda jama'ati. Dia seperti dengan zarah makan inda jama'ati. So zarah makan seperti mana zarah makan? Seperti qabla kan? Ba'da zaman. Kita nasabkan kan? Kan? Kita nasab. Zaman. Okey, apa? Tahta Tahta fauqa. Tahta dengan fauqa. Indah jama'. Indah jama' artinya nombor 4. Okey, sebab musyarakah dari segi ibham lah. Musyarakah dari segi ibham. Sebab makan ni dia lebih dekat lagi daripada dengan zaman jauh lah dengan banding dengan makan. Waqtarahu Ibnu Al-Bazish. Ini jangan sebut nama ni, baru pertama kali mari Ibnu Bazish. Itu Ali bin Ahmad. Ni pun orang ulama Maghribi juga kan. Maghribah ini daripada Garnata. Ja'a muqayyadan bi fathil zal. So ada juga baca dia bi fathil zal, baca dia dengan bazash. Ada baca bazish. Okay, selesai tentang amil. Ma'mul tu. Reason dia jadi ma'mul. Reason dia jadi ma'mul. So ma'mul kan dia jadi hal. Hal tu ma'mul dia kan. So dia kena ada fi'il lah. Okay, yang ke seterusnya yajuz bina'uha 'ala al-fathah idza udifat li mabniyin. Okay, satu lagi ghair ni boleh baca ghairah. Wa yajuzu bina'uha. Mabni. Ni mabni. Tadi mabni ala dhamm saja kan? Ini mabni ala al-fathi. Tapi syarat iza udifat. Bila dia diidhafahkan kepada mabni juga. Mabni. Macamnya kalau ghairaha.
Ha ni mabni. So bila dia diidhafah kepada mabni, dia jadi mabni. Ini siapa kata ni? Wa yajuzu bina'uha farra' itu. Wa yajuzu ajaz al-farra' bina'a ghair fil istisna' mutlaqan. So maknanya dalam lepas illah tu, maknanya dia sebagai illah. So kita baca ghair ni mabni, di mana-mana pun dia mabni. Dia mabni. Maknanya dia jadi badal pun dia mabni juga, dia jadi sifat pun dia mabni juga. Contoh mabni, dia mabni alal fathah. Contoh mabni alal fathah yang diidhafahkan kepada mabni juga. Contoh mabni alal fathah yang diidhafahkan kepada mabni ialah syair lah. Ka qauli syair, lam yamna'i syurba minha ghaira an nataqat hamamatun fi wusunin zati awqalin. Okey, kita anggaplah macam ni lah. Kita anggap yamna' ni kita kata tuan dia lah. So lam yamna' asyurba. So tuan nakah tadi, dia menghalang. Dia tidak menghalang nakah tu daripada minum. Minum lah nak minum. Jadi nakah tu tuan dia tak halang dia. Tapi ada benda yang menghalangkan dia. Satu benda tu ialah suara burung merpati. Ghaira, melainkan, kecuali, an, bahawa nataqat hamamatun. So burung merpati bersuara. Burung merpati yang bersuara yang duduk di dahan fi wusunin satu dahan milik pokok zati awqali. Pokok zati awqal. So awqal ni pokok yang memiliki pokok gotuin. Pokok kurma yang renek. So awqal boleh jadi pokok tu sendiri ataupun buah tu sendiri. Buah pokok tu. So dia nak kata sensitifnya nakah dia ni, unta dia ni, sampai tuan dia pun tak halang kan. La yamna' syurba, dia biarkanlah dia minum gitu, tapi yang menghalang dia daripada minum ialah ini, suara burung merpati. Sensitif dia teringat ke kampung halaman dia, nakah tu sendiri teringat tempat dia. So maknanya sini ghair tadi baca dengan ghair, mana mabni? Mabni dengan fathah. Kenapa dia mabni? Kerana dia diidhafahkan kepada an, itu huruf mabni. Satu lagi contoh ialah kata-kata syair lus. Lus mana? Carilah tempat berlindung. Berlindunglah kamu dengan orang yang bernama Qais. Ketika mana dia menolak orang lain, ghairahu. Mana ketika orang dia tak beri ke orang lain harta, mu pergi jumpa dia. So bila kamu pergi berlindung dengan dia, lus tadi, nescaya tulfi makna tajid. Kamu akan dapati dia, mafhum yang pertama, mafhum kedua, dia seperti bahran. Seperti laut dari segi kepemurahan dia. Air laut yang melimpahkan, mufidan, kebaikan. Ghairahu, kebaikannya. Mufidan sifat kepada bahar. So bar maf'ul yang kedua. Maf'ul kedua ni maf'ul yang pertama. Ini jawab talif tulfi ni jawab. Ini jazam kan? Jazam jawab kepada lus, jawab talak. Jawab talak jazam lah. You will find. Wajada yajidu. Okey, so maknanya sini yang kita punya syahid sini ghairahu lah. Sebab hu tu mabni. So ghair diidhafah kepada mabni, dia akan jadi mabni. So mabni always fathah. Ini syair lah sebab faktor syair tadi.
Wazalika fil baitil awal aqwa. Untuk komen Ibn Hisham, untuk syair yang pertama dia lebih kuat lah. Lebih kuat mabni. Sekarang ni dia bandingkan antara dua ni mana kuat mabni. Yang ni lebih kuat mabni. Sebab apa? Fil baitil awal wazalika, yang demikian itu dia mabni. Fil bait wazalika, apa tu wazalika? Ai wazalikal bina. Mana mabni, zalika ni lipat kepada mabni. Al-bina mabni pada bait yang pertama lebih kuat kerana dia ada faktor li'annahu, kerana dia indamma, li'annahu dhamma, dia terkumpul di dalam dia, fihi, terkumpul tadammuni ni fa'il dia ni. Indamma tadammun, terkandungnya ghairah ni makna illa. So li'annahu indamma fihi, so dia attach pada ghair tadi, li'annahu indamma fihi ila ibhami, attach dikumpulkan ibham, sebab ghair ni makna ibham kan. So ibham pun nak dekat-dekat, nak pergi kepada mabni kan. Macam fauku apa tadi kan, ibham, dan juga terkumpul ibham dan juga idhafah. So idhafah kepada mabni juga. Satu, dua ada faktor situ. Kan? Indamma tadammunu ghair makna illa. So ghair yang kita bincang sekarang ni ghair yang ada makna illa. So terkumpul ghair yang bermakna illa dikumpulkan, ada dua faktor di situ bersama dengan faktor ibham dengan faktor idhafah kepada mabni. Idhafatan li mabni. Yang kedua apa lebih kuat? Yang tengok nombor 2 dengan nombor 3 nombor 2. Okey. Terkandung makna illa. Sini kan? Ghair ni saya kata makna illa harfi. So harf ni mabni. So illa, makna dia tu terkandung makna mabni dalam situ. Berapa faktor? 1, 2, 3 situ. Kan? So 3 mabni. Kalau yang pertama, wa tadammana makna harfi min muqtaya, kalau satu benda yang mengandung makna harf, so dia akan jadi mabni ya. Muqtadayatul bina. Ini tuntutan bina. Dalam yang syair kedua tak wujud. Sebab illa yasihu fihi mislu hadha takdir. Okeylah, tadi kan ghair ni dia kata boleh ganti dengan illa. So sini yang ni tak boleh ganti dengan illa. Sebab dia tak makna kecuali sini. Tak masuk kan? Berlindahlah kamu dengan Qais ketika mana dia menolak orang lain kan, maf'ul bih kan? Bukan menolak kecuali kan? Kan? Bukannya menolak kecuali. So sini tak boleh masuk kecuali. Bila tak masuk kecuali, tak ada lah perkataan illa. Dia tak mendongkong makna illa. So makna dia tak berapa kuat lah banding dengan yang ni. Yang ni ada makna illa. Selain daripada makna ibham, selain diidhafah kepada mabni, dia terkandung makna illa. Sini tak boleh, dari segi makna tak boleh bubuh illa sini. Wallahu a'lam bissawab.